Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya adalah soalan nombor 7. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, program berkaitan penanaman padi di negeri Sarawak adalah di bawah seliaan Kerajaan Negeri Sarawak. Skim pengairan untuk Naga Merit terletak di daerah Kapit berkeluasan 159 hektar yang melibatkan 15 buah rumah panjang yang berada di sekitar skim berkenaan. Skim ini telah dibangunkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak dan dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur pengairan primer dan juga sekundar. Pada masa ini, penanaman padi di skim pengairan Naga Merit masih dilaksanakan sekali setahun oleh 52 orang pesawah. Antara variety tradisional yang ditanam bagi kegunaan sehari diri sahaja ialah gemala, wangi, bario, pulut, saga dan lemak. Untuk makluman ahli yang berhormat, kesemua benih padi yang ditanam di negeri Sarawak adalah variety tempatan, adalah menjadi dasar kerajaan negeri Sarawak untuk mengawal kemasukan variety benih padi dari luar termasuk Semenanjung bagi tujuan kawalan penyakit. Benih padi MR269 dan MR297 telah mula dibawa masuk ke Sarawak oleh DOA negeri bagi tujuan penanaman dan edaran berdasarkan permintaan. Seterusnya, benih padi daripada luar boleh dibawa masuk hanya dengan kebenaran khas. Sehingga kini, seramai 142 orang pesawah telah menanam di skim Sungai Tunuh dan juga DOA Sarawak telah mengenal pasti kawasan seluar 178 hektar untuk dibangunkan dengan kemudahan infrastruktur pengairan dan saliran bagi tujuan penanaman padi. Jabatan Pertanian Sarawak juga dalam proses untuk mengkaji semula perancangan asal Pelan Pembangunan Padi di kawasan Sungai Tunuh dan Naga Merit sebagai kawasan pengeluaran padi utama di bahagian Kapit. Langkah ini diambil bagi tujuan untuk mewujudkan model pembangunan yang holistik dan mampan selaras dengan dasar sekuriti makanan negara dan aspirasi pembangunan kerajaan negeri Sarawak untuk meningkatkan tahap sara diri SSL bagi beras di Sarawak. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Hulu Rajang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih atas jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tadi berkenaan dengan status terkini skim penanaman padi, iaitu skim di Naga Merit dan skim Sungai Tunuh. Dia di semuanya di bahagian Kapit di kawasan Parlimen Hulu Rijang, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kita semua sudah tahu negeri Sarawak mempunyai tanah yang luas dan sumber air yang mencukupi bagi penanaman padi jika dibandingkan di mana-mana negeri di Semenanjung ini. Jadi bagi saya, apakah perancangan kementerian dalam menjadikan Sarawak sebagai salah satu jelapang padi yang baru negara dan seterusnya meningkatkan SSL serta pendapatan petani. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya difahamkan bahawa peruntukan yang telah dilulus kepada kedua-dua skim itu di mana akannya disalurkan? Sudah salur atau belum? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat adalah menjadi satu daripada pendekatan MAFI untuk terus komited bagi memastikan supaya negeri Sarawak akan menjadi satu daripada sumber pengeluaran industri padi dan juga beras, bukan saja untuk negeri Sarawak, bahkan untuk kegunaan luar daripada Sarawak. Pada ketika ini SSL dan negeri Sarawak, kalau tahun 2019 sahaja kita ada sebanyak 51%. Pada tahun 2020 pula menurun kepada 44%. Ini angka rasmi. Pada tahun 2021 hanya 38% yang belum rasmi lagi. Jadi kita mahu memastikan supaya selain daripada AIDA yang pada ketika ini wujud, AIDA Batang Lupar, kita ada 3 lagi AIDA, iaitu AIDA Kalakah Saribas dan juga AIDA Semarhan yang menjadi, dan juga jelapang-jelapang padi baru
yang telah ini semua jelapang padi baru yang telah ditubuhkan pada tahun 2014. Jadi keluasan yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Sarawak bagi menubuhkan kaedah batang lupar adalah sebanyak 5,100 hektar yang melibatkan kawasan batang lupar, seduku, lingga dan juga banting. Sehingga kini kawasan yang telah ditanam hanya seluas 1,121 hektar dan selebihnya dalam proses untuk penanaman. Bagi kawasan luar jerapang seluas 89,744 hektar, Kerajaan Negeri Sarawak sedang melaksanakan pembangunan industri padi dan beras tempatan menerusi pelbagai program yang disedia oleh Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang dipanggil MANRED dan Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi Kerajaan Sarawak juga menyasarkan supaya peningkatan penghasilan padi dan juga beras tempatan daripada 167,582 metrik tan pada tahun 2021 kepada sebanyak 235,000 metrik tan menjelang tahun 2030. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Tuan Tambahan. Ya, Ahmad, Proporsional. Baik, terima kasih Tan Sri. Masalah penanaman padi ni Tan Sri ialah masalah yang dihadapi oleh petani-petani padi ialah kenaikan masalah kos input, iaitu kenaikan harga baja, racun yang tak selesai sampai sekarang. Walaupun kerajaan telah menambahkan sebanyak RM100 untuk 1 hektar daripada 200 naik 300 untuk subsidi racun, tapi kenaikan tu boleh beli 4 botol air. 4 botol racun tidak mencukupi. Tambah lagi dengan masalah kenaikan harga baja. Jadi apa langkah-langkah yang diambil untuk bagi membolehkan petani-petani menghadapi musim penanaman padi yang akan berlaku pada April ni, khususnya di kawasan Mada. Jadi mereka berhadapan dengan kenaikan kos mesin lagi selepas ini, iaitu mesin untuk bajak dan sebagainya. Jadi sudah tentu masalah petani ini perlu diberikan perhatian yang serius untuk pastikan mereka yang menyumbang kepada makanan utama negara kita ini, mereka juga mendapat habuan daripada sumbangan mereka. Sekarang mereka jual, macam saya sebut sebelum ini, harga padi sangat 2 kupang 1 kilo, sedangkan mereka nak beli makan, nak belanja ialah toge sampai RM3, sawi sekian ringgit dan sebagainya. Jadi mereka berhadapan dengan kos kehidupan mereka, sedangkan mereka menampung kos untuk penanaman padi. Minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Walaupun soalan ini adalah terikat kepada negeri Sarawak saja, kawasan yang telah disebutkan, tapi bagaimanapun Pokok Suni adalah sahabat saya. Saya boleh sebut di sini bahawa pada ketika ini memang harga racun dan juga baja meningkat dengan begitu ketara sekali. Dan kita faham tentang masalah yang dihadapi bukan sahaja oleh pesawah, bahkan seluruh petani-petani di seluruh negara kita. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada ketika ini untuk racun saja kita telah meningkatkan subsidi kita daripada 200 kepada 300 per hektar per musim. Maknanya kalau dia datang 2 musim, dia dapat 2 kali bayaran. Betul juga baja. Kita menggunakan baja selain daripada urea, kita menggunakan baja sebatian yang terkandung dalam program subsidi baja untuk keseluruhannya. Dan juga dalam masa yang sama kita juga menggunakan NPK tambahan. Ini program insentif untuk pengeluaran padi. Yang berhormat ada sebut tadi macam mana bentuk bantuan yang kita akan beri. Untuk makluman, bantuan yang kita beri kepada penanaman padi keseluruhannya, selain daripada baja, padi, racun dan juga SIPP, HAPP untuk harga padi, insentif padi adalah sebanyak 1.5 bilion secara keseluruhannya. Jadi apabila kita membuat pendekatan smart sawah berskala besar ni adalah jalan yang paling terbaik sekali. Bukan sahaja untuk meringankan bebanan daripada pesawah-pesawah, bahkan dapat meningkatkan pengeluaran dia, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan pesawah-pesawah dan dalam masa yang sama kita dapat mempertingkatkan SSL negara kita. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Yang Ahmad, ringkas ya. Silakan. Kota Semerahan Ya. Okey. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.
Tadi Timbalan Menteri ada menyebut berkaitan dengan IDA Kota Semarahan. Kita mengucapkan terima kasihlah atas usaha kementerian untuk meningkatkan food ataupun penyediaan makanan yang untuk negara ni melalui program-program di bawah IDA. Dan di sini saya ingin nak mohon pencerahan daripada kementerian ataupun Timbalan Menteri berkaitan dengan bagaimana, adakah usaha kementerian untuk meningkatkan peruntukan untuk penyelenggaraan bahan-bahan infrastruktur pertanian di bawah kawasan IDA, memandangkan kebanyakan program-program penanaman makanan termasuk padi dan juga tanaman makanan yang lain terjejah disebabkan sistem penyelenggaraan bahan-bahan ataupun infrastruktur pertanian yang agak terhad di Kota Semarahan. Mohon jawapan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, kita mempunyai 3 AIDA di negeri Sarawak. Selain daripada AIDA Batang Lopar, AIDA Kalaka Saribas dan juga AIDA Semarahan. Dan kesemua kawasan ini adalah menjadi selian daripada, bukan saja daripada Kerajaan Negeri Sarawak, daripada Jabatan Pertanian, bahkan MAFI pun akan sentiasa membantu. Dan untuk bantuan pada pesawah adalah seperti saya sebut tadi, sebanyak 1.5 bilion satu keseluruhannya, bukan saja untuk pesawah di Malaysia Barat, bahkan meliputi seluruh negara mana saja. Tetapi apa yang terjadi di Sarawak pada ketika ini, banyak kawasan-kawasan di luar Jalapang, luar daripada AIDA yang berkeluasan sebanyak 86,000 hektar itu, kebanyakannya ditanam untuk sara diri. Jadi apabila sara diri, dia tidak dikira sebagai padi yang dijual, maka mereka tidak mendapat insentif ataupun subsidi penjualan padi sebanyak RM360 satu tan itu. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh, silakan.